Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam kita melihat sirah ataupun perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum daripada kita teruskan kuliah maghrib kita pada malam ini, ada eloknya kita hadiahkan pahala Ummul Kitab kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, sanak saudara kita yang mati baru ataupun mati lama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan mereka bersama ruh para nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Dengan sebab itu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan melihat salah satu daripada sirah ataupun perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak ulangi baliklah perkara yang belum berakhir, iaitulah kita akan ambil pesanan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak ulang balik berhubung dengan pesanan Rasulullah yang terakhir. Berdasarkan pada bulan Zulhijjah, kita tak berapa hari saja lagi akan masuk bulan Zulhijjah, iaitu sekarang ini sudah pun ramai jutaan manusia sudah pun berada di bumi Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala, dhuyufur rahman. Betuhlah mereka. Tapi bagi kita yang pernah berada di bumi Mekah dan Madinah, apabila kita melihat suasana di dalam TV dan sebagainya, rasa seolah-olah macam dengan kita nak pi sama. Tak boleh. Bila tengok waktu azan, waktu asar dan sebagainya, TV hijrahkan, dia tunjuk live daripada Mekah tu, rasa-rasa macam boleh, kalau boleh tu kita nak terbang, nak lompat pergi duduk di sana. Betapa sayang dan cintanya kita bila kita boleh berada di depan Kaabah, boleh berada di dalam raudhah Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah merupakan satu nikmat yang sangat hebat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Okay, saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dengan nama Allah kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Allah itu sangat pemurah. Murahnya Allah Subhanahu wa taala ni, dia tidak pilih siapa pun dia bagi. Dia tak kira orang Islam ke, orang bukan Islam ke. Pemurahnya Allah Subhanahu wa taala ni, dia akan bagi kepada semua yang berusaha. Yang kita berusaha, pasti Allah akan bagi. Allah tak pernah kedekut. Yang kedekut kita saja yang kedekut. Allah tak pernah kedekut pun. Yang penting kita kena usaha. Apatah lagi kita di Langkawi ni, rajin bekerja aja. Kerja tu di mana-mana ada. Sebab Allah tu dia akan bagi kepada kita. Pemurahnya Allah Subhanahu wa taala ni cukup hebat. Dan dia tidak pernah berkira. Kita saja dah berkira dengan dia. Allah bagi nikmat kepada kita cukup banyak. Antara nikmat yang paling besar yang Allah bagi kepada kita sudah tentulah Islam yang kita anuti sekarang ini. Islam yang kita anuti ini adalah hasil daripada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sehinggalah sampai kepada kita. Jadi nikmat yang Allah bagi kepada kita ini terlalu banyak. Nikmat yang paling hebat iaitulah kita dilahirkan dalam keadaan kita sudah pun berada di dalam agama Islam yang maha suci ini. Jadi kita kena pertahanlah agama Islam yang kita warisi sekarang ini.
Nah, itu yang pertama, nikmat yang sangat hebat yang Allah bagi kepada kita. Dan nikmat yang berikutnya iaitulah iman. Iman kita kena pertahan iman kita. Kita nak mantapkan iman dan Islam kita ini melalui kuliah-kuliah ilmu lah yang kita hadir ini. Dia akan menambahkan lagi kekuatan keimanan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemurahnya Allah ini tak kira siapa, kepada siapa pun dia akan bagi. Tetapi dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Tetapi Allah dari segi mengasihani, dia akan kasih hanya kepada orang-orang yang beriman dan juga kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan dengan kuliah kita. Saya nak ulang balik tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ulang balik isi khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan ibadah haji yang terakhir, Rasulullah hanya buat haji sekali saja. Jadi panduan haji yang dilakukan oleh Rasulullah itulah yang diguna pakai sejak daripada 1400 tahun sehingga ke hari ini. Itulah haji sekali saja Rasulullah buat, dan itulah ikutan yang kita buat sehingga ke hari ini dan sehinggalah kita berlakunya hari kiamat nanti. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan ibadah haji yang terakhir yang dikenali sebagai haji wada, maka pada 9 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, iaitulah pada tahun 10 Hijrah, maknanya selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinatul Munawwarah, 10 tahun selepas daripada Rasulullah berhijrah, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan haji. Dan pesanan terakhir ataupun khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dilakukan di satu lembah yang namanya Lembah Urana, dekat dengan Bukit Arafah ataupun di dalam kawasan Arafah, dekat dengan Jabal Rahmah. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah terakhirnya di hadapan kaum muslimin. Maknanya semua orang yang mengerjakan haji pada tahun tersebut semuanya mendengar khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dan di antara isi daripada khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah, kita baca petikkan apa khutbah Rasulullah, sebahagian daripada intipati yang dinukilkan oleh pengarang buku ini. Dia mulakan dengan segala puji bagi Allah. Rasulullah mulakan segala puji bagi Allah. Kami memujinya, meminta pertolongan daripadanya. Bagi kita sekarang pun, kita nak minta tolong kepada siapa tuan-tuan dan puan-puan? Sudah tentulah kita nak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak payahlah nak minta tolong kepada benda-benda yang boleh mendatangkan khurafat. Kan sekarang ini budaya khurafat, budaya minta kepada bomoh-bomoh ataupun kepada benda-benda yang tak sepatutnya. Apatah lagi pi dekat apa? Dekat Padang Lunas kan? Kat Padang Lunas tu ada apa? Ada Wat Sami kan? Bukan saya nak suruh tuan-tuan pergi sana, tak. Tapi ramai di antara kita orang Melayu yang mengambil kesempatan, dia percaya lebih kepada Tok Sami itu lebih daripada percayanya dia kepada Allah. Ini satu benda, fenomena baru yang ada sekarang ini. Dengan sifat hasad dengki yang ada pada diri kita, tak boleh tengok orang Melayu, orang kawan-kawan kita ni lebih maju sikit pada dia, maka dia nak penjatuh melalui dengan amalan-amalan bomoh ataupun amalan-amalan khurafat ini. Macam-macam lah dia buat. Dia tanam benda lah, dia ambil benda daripada apa bomoh-bomoh yang percaya kepada jin dan sebagainya ini, buat supaya orang-orang yang berniaga itu akan jatuh ataupun akan sakit dan sebagainya. Jadi kita nak minta tolong terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak payah duk minta tolong kepada benda-benda yang boleh membatalkan dua kalimah syahadah kita. Kalau dah terbuat dah, nak buat macam mana dah buat dah.
Bila dah buat dah, pohonlah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertaubat kepadanya. Kita bertaubat kepada Allah. Kami juga berlindung kepada Allah daripada kejahatan diri sendiri dan daripada keburukan amal perbuatan yang kami kerjakan. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mula dengan benda yang sangat cantik. Dia puji Allah Subhanahu wa taala, minta lindung daripada kesalahan yang pernah dilakukan, minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Dan kami hanya melindung daripada Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan diri kita sendiri. Kan kita ni jahat semuanya, bukan kita lah yang ada dalam masjid ni. Tetapi ialah memang sifat jahat ataupun sifat mazmumah yang ada dalam diri kita ini terlalu banyak. Lagi banyak kita kuat dengan Allah, lagi banyak iblis akan datang kepada kita, nak menguji iman yang ada kepada kita, nak uji Islam yang ada kepada kita, mampu ataupun tidak. Dan akhirnya kita akan rebah mengikut apa yang disuruh oleh iblis dan syaitan. Di samping lemahnya nafsu kita hasil daripada benda-benda makanan yang kita makan sekarang ini. Okay, saya teruskan tuan-tuan dan puan-puan. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, Rasulullah sebut, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah. Kita nak kena minta tuan-tuan dan puan-puan, ya Allah, ya Tuhanku, berilah petunjuk dan hidayahmu. Kita kena minta tiap-tiap hari tuan-tuan. Kalau kita tak minta, Allahu Akbar, tak tahulah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sesiapa pun yang dapat menyesatkannya. Dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Sebab itulah kita kena minta kepada Allah selalu. Minta supaya Allah tetapkan iman dan Islam kita yang rapuh ini tuan-tuan dan puan-puan. Kita yang main masjid, okey tuan-tuan dan puan-puan, kita duduk dengar tiap-tiap malam. Tetapi bagaimana dengan anak-anak muda kita, generasi muda kita sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan? Jadi saya nak minta lah kepada Amir, lepas pada ni buatlah program dengan remaja pula nah. Buat rakan masjid pula. Buat iklan besar-besar, buat rakan masjid. Rakan Masjid Al-Hana yang kedua pula. Kita himpun pula remaja-remaja kita ni, kita pilah berkelah ke, kita konvoi motor ke, basikal dan sebagainya. Dulu kita dah buat dah pelancaran jom solat. Lepas pada ni pula, kalau kita buat hari terbuka Masjid Al-Hana, kita buat jom pi masjid pula. Kita buat pelancaran, dulu kita ajak solat lah, lepas tu jom pi masjid pula. Bukan pasal apa, ini adalah program-program yang tadi, tak apalah dalam perkembangan semasa saya cerita pilah. Hari ini kita didatangi oleh pihak Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah untuk membuat pemantauan masjid untuk pencalonan di peringkat Ma'al Hijrah. Kita pakat-pakat doa lah, mudah-mudahan masjid kita mendapat sesuatu, mendapat johan dan sebagainya, boleh mewakili negeri Kedah ke peringkat kebangsaan. Kerana kita pernah bawa rakan-rakan kita, dan hasil daripada aktiviti yang kita buat di masjid ini, kita pernah bawa rakan-rakan kita buat lawatan ke Terengganu dan Kelantan. Dan kita pernah pergi di Masjid Macang, satu masjid yang baru saja dinobatkan masjid yang dianugerahkan sebagai masjid yang cemerlang di Malaysia ini, dan mereka mendapat anugerah sebanyak RM100,000. Baru saja, tak berapa hari yang lalu, tak berapa minggu yang lalu lah. Mudah-mudahan satu masa nanti masjid kita mengorak langkah ke arah tersebut. Daripada hasil pemantauan yang kita buat tadi, kalau tuan-tuan dan saya pun minta kepada pihak multimedia supaya setiap aktiviti, gambar-gambar yang kita buat, kita masukkan ke dalam CD kita, Biro Ekonomi boleh jual kepada anak karya kita. Walaupun satu CD harga RM5, tetapi kalau anak karya kita yang ada di sini lebih daripada yang wajib sembahyang jemaat ini lebih daripada 5,500 orang, dan masjid kita boleh muat 3,000 orang. Cuba tuan-tuan bayang tengok, kalau Biro Ekonomi mengambil inisiatif bersama dengan multimedia untuk
So ambil semua sebarang aktiviti daripada awal tahun sampai akhir tahun, kita burn di satu CD, kita bagi kepada anak karya melihat balik apa aktiviti yang kita buat. Tadi lebih daripada 1 jam, hampir 1 jam kita buat persembahan kepada jawatan kuasa pemantau yang dipantau sendiri oleh Syekh Muhammad Nur Ismadi, mantan pegawai agama kita dulu. Jadi kita harap ada sesuatu yang baiklah untuk masjid kita nanti, insya-Allah. Kita sambung balik tu perkembangan semasa yang perlu kita hebahkan juga kepada tuan-tuan dan perempuan. Mungkin tuan-tuan dan perempuan tak tahu, tapi saya cukup terima kasihlah kepada semua jawatankuasa dan juga pegawai masjid yang bertongkos lumus pagi, petang, siang, malam sampai ke 3 pagi. Kadang-kadang mereka hantar WhatsApp dekat saya pukul 3 pagi dia buat kerja lagi. Hebat betul lah. Kalau tak menang lagi saya tak tahulah. Mudah-mudahan menang lah, insya-Allah. Okey, kita sambung balik. Rasulullah sebut, aku bersaksi bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba Allah dan pesuruhnya. Tengok bagaimana Rasulullah terlalu merendah diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengaku diri dia sebagai hamba Allah. Dia tak sebut sebagai aku sebagai Rasulullah, aku sebagai utusan Allah. Tak kan? Kita kalau boleh pangkat sikit, boleh nama tu imam sikit, bukan main lagi. Saya kata kat diri saya sendirilah, senang kan? Lambat laun je. Tak apa, orang penjaga baik sikit. Itu sifat ananiah ataupun sifat yang tak sepatutnya ada pada diri saya. Tuan-tuan tolonglah tegur saya nah. Sebab tu saya selalu sebut kekuatan saya berada pada di kiri saya, di kanan saya ada jawatan kuasa masjid yang dilantik oleh tuan-tuan sendiri, dan di kiri saya ada pegawai-pegawai masjid yang dibagi tauliah oleh pihak jabatan agama Islam ataupun majlis ataupun daripada Tunku Sultan, dan di belakang saya adalah tuan-tuan dan puan-puan untuk menyokong segala apa saja aktiviti yang akan kita buat. InsyaAllah selagi mana tuan-tuan memberi tunjuk ajar teguran kepada saya, insyaAllah saya akan senantiasa, kami semua insyaAllah akan senantiasa melaksanakan tugas yang diamanah ini dengan sebaik mungkin, insyaAllah. Aku bersaksi bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba Allah dan pesuruhnya. Aku berpesan, aku berwasiat kepada kamu, wahai sekalian hamba Allah, hendaklah kamu sentiasa bertakwa kepada Allah dan taat kepadanya. Maknanya kita kena takut sungguh-sungguh kepada Allah, bukan takut lawak-lawak. Bertakwa ni maknanya kita takut kepada Allah. Bila kita takut kepada Allah, kita akan dekat dengan Allah. Kita takut dengan harimau, kita akan lari meninggalkan harimau. Maknanya bila kita takut kepada Allah, kita akan mendekatkan diri kita dengan Allah. Masa kita sujud, itulah kita terlalu dekat dengan Allah, dan kita nak minta apa-apa pun kepada Allah ketika kita dalam sujud ataupun ketika kita berdoa kepada Allah. Kita mintalah, nak minta apa pun mintalah. Allah ni dia tak perkira kita nak minta bagi jadi orang kaya ke, nak bagi jadi jutawan dan sebagainya, mintalah. Kalau nak minta bagi jadi jutawan, minta, ya Allah bagilah aku kaya seperti mana kayanya Saidina Abu Bakar As-Siddiq, bagilah aku kaya seperti mana kayanya Abdul Rahman bin Auf. Pasal apa? Bila aku dapat duit banyak, aku nak bagi bantuan kepada fakir miskin, aku nak bagi bantuan kepada orang yang memerlukan. Tak salah minta supaya kita jadi orang yang memang kaya sungguh, tetapi kaya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak salah. Yang salah kita tak minta kepada Allah. Allah meluat dekat orang yang tak mahu minta, action sangat. Tak mahu nak minta kepada Allah. Kita mintalah, nak minta apa pun. Bagi yang tak kahwin lagi, minta, ya Allah ya Tuhanku, kau bagilah kepada aku isteri ataupun jodoh aku seorang muslimah yang secantiknya seperti mana Zulaikha. Minta, tak ada masalah. Seperti cantiknya Sayyidatina Fatimah, dan tak kira lah, mintalah. Yang boleh aku bahagia dengan dia sehingga ke dalam syurga. Orang selalu minta bahagia sampai anak cucu, lepas tu habis.
Kita nak minta supaya kebahagiaan. Sebab tu kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, biarlah kita hidup bahagia dengan isteri dan keluarga kita, bukan saja di dunia, tetapi sampai ke dalam syurga. Kita nak masuk dengan isteri kita, dengan ahli keluarga kita ke dalam syurga. Minta sampai ke dalam syurga, tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang dengar baik-baik. Sekarang dengar baik-baik, wahai sekalian manusia, apa yang hendak aku terangkan, aku ingin menyampaikan kepada kamu, kerana aku tidak dapat memastikan tentang umurku. Tengok bagaimana Rasulullah sebut, aku tak pasti umur aku tahun depan ini aku dapat bersama dengan kamu. Dan saya pun mungkin malam ni saya pun kena sebut macam ni lah. Mungkin minggu depan kita tak ada, ataupun malam ni pun tahun tak ada dah kan. Waktu subuh esok dengar-dengar tak ada dah. Kalau tak ada pergi ada stang tak apa. Tapi sememangnya memang sepatutnya malam hari ni memang saya tak ada, saya kena pergi di baling kuliah Bandar Baru. Tapi disebabkan beberapa perkara yang perlu saya selesaikan, dengan besok siaran dengan RML, selalunya hari Jumaat lah dia ubah buat tiap-tiap hari Selasa pula, pukul 6 petang pula. Jadi memang tak boleh nak lari pergi mana. Prisma Tabina lah. Setiap hari Selasa Ustaz Zahid dia ambil hari Khamis, tak apa, saya kena hari Selasa, tak payah nak lari juga. Jadi saya beritahu kepada rakan-rakan besok saya tak pergi lah di Kulim Bandar Baru, walaupun besok lusa hari Rabu besok kena pergi dah, bersama dengan menteri besar di sana, satu program lah di sana dengan pendidikan. Sekarang dengar baik-baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ingin menyampaikan kepada kamu kerana aku tidak dapat memastikan tentang umurku. Kalau kita boleh tahu umur kita, senang noh, tuan-tuan. Kalau kita tahu lah umur aku ni nak mati umur 63 tahun, senang. Kita boleh bersedia dah. Macam dengan orang yang mati dijatuhkan hukuman gantung sampai mati, dia tahu dah memang dia nak mati dah. Mau tak mau, dengan panduan yang dilakukan oleh guru agama, dia tahu dah esok lepas subuh hari Jumaat, lepas sembahyang subuh hari Jumaat aku nak dihukum gantung. Jadi malam tu dia sempat lagi bertaubat kepada Allah. Kalaupun dosa dia sebesar mana pun, sebab taubat kita ini akan diterima oleh Allah sebelum nyawa kita sampai kepada ghargharah. Kan ada satu WhatsApp yang hantar kepada, saya tak pasti pada siapa yang hantar, berhubung dengan berlakunya hari kiamat. Kita duk sangka, duk sebut kalau alamat besar kiamat tu yang ada 10 tu, kita duk sebut akan munculnya Imam Mahdi, akan macam ni. Tiba-tiba yang berlaku, keluar matahari dulu daripada barat. Benda tu tak mustahil boleh berlaku. Cuba tuan-tuan bayang tengok, alamat kiamat ni ada 10. Tiba-tiba matahari, alamat pertama, tiba-tiba matahari keluar daripada barat. Sebab Rasulullah sebut, bila matahari keluar daripada sebelah barat, taubat kita tak terima dah. Masa tu baru kita nak terima, masa tu masjid baru nak penuh. Tuhan tak terima dah taubat kita masa tu, selepas daripada matahari naik di sebelah barat. Ni tumpang matahari duduk naik sebelah timur lagi, tak apalah. Kan? Macam tu. Okey. Aku tidak dapat memastikan tentang umurku. Berkemungkinan kita tidak dapat berjumpa lagi sesudah tahun ini di tempat aku berucap ini, di lembah Uranah, atas satu batu dekat dengan Jabal Rahmah. Ingatlah, kata Rasulullah, ingatlah bahawa dalam darah kamu, ingatlah bahawa dalam darah kamu dan harta benda kamu adalah diharamkan bagi kamu menumpahkannya dan menggunakannya dengan cara yang salah. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi kita melakukan pertumpahan darah di antara kita sesama umat Islam, sesama seagama. Dia tak bagi. Dengan cara yang salah. Larangan yang demikian itu sama seperti mana kehormatan pada hari ini, yakni pada hari wukuf. Sebab tu pada hari wukuf ni, hari yang seperti mana yang kita sedia maklum, selalu dalam kursus-kursus haji kita selalu terang tentang pada hari wukuf ini. Tadi ada rakan-rakan mai tanya, Ustaz, tak mau buat kursus umrah ke?
Kata tak apalah, tunggulah lepas pada ni. Sebab ada yang sebut nak pergi buat umrah dalam bulan 12 ni. Kata tak apa, insya-Allah tunggu. Kita buat kursus umrah pula, kita buat waktu malam pula. Buat dalam kuliah-kuliah yang seperti ini. Tengoklah pada malam-malam yang akan datang, kita insya-Allah kita akan buat. Selalunya kita akan terang kepada jemaah haji. Karena hari wukuf ini hari yang sangat hebat. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan ampun semua dosa kita. Nah. Hari wukuf ni Allah Subhanahu wa taala akan ampun semua dosa yang pernah kita buat. Siapa yang boleh berada di bumi Arafah pada masa wukuf itu, pada 9 Zulhijjah itu, siapa yang boleh wukuf di situ, sama ada walaupun 1 saat, walaupun 1 minit dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala akan ampun semua dosa mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Itu istimewanya orang yang berwukuf di padang Arafah. Sebab itu orang yang pergi haji, dia tak boleh masuk padang Arafah, maknanya dia tak dapat haji pada tahun tersebut. Walaupun dia tak dapat haji pada tahun tersebut, tetapi dia kena terus laksanakan amalan ataupun ibadat-ibadat haji yang seterusnya. Kerana haji itu terletak pada wukuf. Tak dapat wukuf, haji dia tak dapat pada tahun tersebut. Jadi istimewanya hari 9 Zulhijjah ni, hari wukuf ini. Selepasnya saya cerita baliklah sedikit. Rakan-rakan kita besok bila sampai 8 Zulhijjah, iaitulah hari Tarwiyah, mereka akan pergi dah di padang Arafah. Selepas pada waktu Zuhur 8 Zulhijjah, mereka akan naik bahar api. Tapi perjalanan, tuan-tuan dan puan-puan, ada di antara kita, tuan-tuan dan puan-puan, perjalanan daripada hotel kita nak pergi ke padang Arafah yang jauhnya lebih kurang dalam berapa kilometer saja, lebih kurang dalam 9 ataupun 12 kilometer saja. Tapi disebabkan jalan pada masa itu, kalau tahun itu ada 3 juta orang yang nak buat haji, 3 juta orang akan pergi pada masa-masa yang sama dengan kita. Sebab itulah kita 8 Zulhijjah lepas sembahyang Zuhur, kita akan semua jemaah haji Malaysia akan terus pergi ke sana. Bila sampai di sana, malam tu kita tidur dulu, besok nak tunggu 9 Zulhijjah untuk kita berwukuf. Jadi selalunya kita sebut di bumi Arafah ni, bila kita berada di bumi Arafah, Allah gugurkan dosa kita semua. Yang keduanya, doa kita sangat mustajab. Sebab tu saya selalu sebut bagi orang yang nak pergi haji, kalau kita nak hantar daripada pergi haji, kita tolong buat doa, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan karang doa, bagi dekat dia, bubuh dalam envelope, bagi dah nak pergi haji tahun ni, dah nak berada di padang Arafah, nak wukuf, tolong minta tolong baca doa ni di padang Arafah. Tak kira lah apa hajat kita, tuan-tuan dan puan-puan. Karena doa pada masa itu Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa tersebut. Karena apa? Pada 9 Zulhijjah itu, tuan-tuan dan puan-puan, Allah dan para malaikat akan turun ke langit bumi. Allah akan tanya para sahabat, ada di kalangan hamba-hamba aku yang minta apa-apa kepada aku pada hari ini? Jadi hari itu dosa kita diampun, doa kita diterima. Banyak lagi lah, itu kita cerita masa lain lah. Tapi hari wukuf ini hari yang sangat istimewa. Siapa yang berada di bumi Arafah, masa tu kalau kita nak berdoa, tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu pesan kepada anak jemaah kita, kalau nak berdoa, kita berdoalah, jangan doa di dalam khemah, jangan doa di bawah pokok-pokok, tetapi kita pergi duduk di satu tempat di padang Arafah, tak kiralah dekat khemah kita dan sebagainya, tetapi biarlah kepala kita diterus ke langit. Jangan bagi ada apa-apa penghalang kita, kepala kita. Bukan tak boleh, tak ada masalah, tetapi yang lebih baik, kata tok guru yang mengajar, dia kata kita pi di satu tempat yang kepala kita terus dengan langit, kita bernadah tangan minta. Hari itu, tuan-tuan dan puan-puan, sekeras mana hati manusia yang berada di padang Arafah, pasti dia akan teriak, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana doa di padang Arafah tu, kalau kita baca lah, tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar, kira hati kita ni dia akan, tak tahulah, air mata ni mudah sangat mengalir ketika kita berada di bumi Arafah. Kenapa, tuan-tuan? Kerana Allah nak bagi, nak anugerah kepada kita dengan haji yang makbul ataupun haji yang mabrur, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita terus lagi.
Larangan yang demikian itu sama seperti mana kehormatan pada hari ini, iaitulah pada hari wukuf, dan kehormatan yang ada pada bulan kamu ini, iaitulah bulan haji. Jika kehormatan yang ada di negeri kamu, yakni di tanah suci Mekah, kerana kamu akan menghadap Tuhan kamu pada saat itu, Dia akan menanyakan tentang segala amal perbuatan yang kamu lakukan. Bukankah selama ini aku telah menyampaikan kepada kamu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah tak pernah tinggal walaupun sedikit. Dia bagi tahu kepada kita semua. Cuma kita lah nak kena cari khazanah ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan khutbahnya, "Ya Tuhanku, Engkaulah jua yang menjadi saksi. Sesiapa yang ada menyimpan atau memegang amanah orang, hendaklah dia mengembalikannya kepada yang memilikinya. Dan bahawa riba dalam segala bentuk adalah batal dan haram dilakukan." Maknanya kalau kita ada simpan benda-benda orang, saya nak sebut sekali lagi lah, berapa kali dah saya buat pengumuman, tapi sampai hari ni tak ada siapa pun main tuntut kepada saya. Tuan-tuan nak main tuntut bolehlah bagi tahu, tapi bagi kena. Barang ni berharga, harga dia RM1,000. Masih lagi dalam simpanan di tangan saya sekarang ni. Sampai hari ni tak ada orang tuntut. Saya tak tahu, tapi benda ni adalah pakaian orang perempuan lah. Orang lelaki tak payah main lah. Mas sebut tang mana benda dia hilang, agak-agak dia punya barang dia agak-agak berapa RM1,000. Kalau kena tempat dia, abang saya ni ikut ni ada hilang benda ni ustaz, bentuk dia macam ni macam ni. Bukan pasal apa, saya pun tak mahu nak simpan lama-lama. Tapi kalau cukup setahun tak ada siapa tuntut juga, kita jual, kita masuk dalam tabung masjid lah benda tu kan. Sampai cukup setahun tak ada orang tuntut, kita jual, kita masuk dalam tabung masjid lah, senang. Okey, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, selepas itu baginda sallallahu alaihi wasallam membaca sebahagian ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 279 yang bermaksud, dan jika kamu bertaubat daripada mengambil riba. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu Rasulullah sebut di akhir zaman ini kita tak boleh lari daripada debu-debu riba. Memang tak boleh nak lari daripada debu-debu riba ni. Tapi kalau boleh kita lari, kita larilah. Jangan kita terlibat dengan riba ini. Kalau dah terambil dah dulu ni, bertaubatlah kepada Allah. Ya Allah, nak buat macam mana? Aku tak tahu dulu lah ni, baru aku tahu. Nak buat macam mana? Buat pinjaman bank ataupun loan kereta, tak menggunakan apa yang bentuk syariah Islam. Kan sekarang ni banyak benda-benda yang ada perbankan Islam. Pilah. Mungkin dulu 8 tahun yang lalu kita guna bank konvensional kan, yang ada riba dan sebagainya. Kita nak buat macam mana? Dah buat dah. Minta ampunlah kepada Allah, kerana Allah itu Maha Pengasih. Dia kasih, dia sayang kepada kita. Dia apatah lagi orang yang dia sayang itu orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada kita kembali bertemu dengan Allah. Sebab tu dia suruh kita bertaubat. Bila kita buat sesuatu, kita cepat-cepat bertaubat. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertaubat kepada Allah seperti mana yang kita sedia maklum 70 kali. Sebab tu boleh tak kita beristighfar? Dalam kuliah-kuliah saya yang lalu, saya suruh kita beristighfar kepada Allah paling kurang 70 kali. Tak payah pun astagfirullahalazim. Cukup mah banyak tu. Bagi cukup 70 kali. Tu kira paling koman punya orang tu, punya kedekut nak istighfar kepada Allah sebab astagfirullahalazim. Tapi baiklah pada orang yang tak beristighfar langsung. Okeylah. Kita paling kurang 70 kali. Amir biasa kira tak? 70 kali kita sebut astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim sampai ada 3 minit. Kita boleh tengok badminton tadi Malaysia kalah tadi, lama kita boleh tengok. Sampai berapa jam. Semalam petang kemarin pun kita tengok juga bola sepak Malaysia kalah lagi dengan Arab Saudi 10 lawan 11.
Kita boleh lama tengok, tapi kalau kita baca astaghfirullahalazim, 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 saya ingat tak sampai 2 minit kot tu. Paling lama pun 3 minit lah, cukup 70 kali. Tapi dia berkira lah. Sabda saya tak boleh nak buat. Cakap kat orang boleh lah, tapi tak apa, kok tuan-tuan buat, saya dapat pahala, kira apa akan jadi ya. Okey. Setelah Rasul kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Maknanya bila kita dah bertaubat kepada Allah daripada kesalahan kita, insya-Allah Allah tidak akan menganiayai kita, insya-Allah. Setelah Rasulullah menerangkan tentang segala amalan yang bertentangan dengan Islam yang biasa dilakukan pada zaman jahiliah. Benda-benda ni semua dilakukan di zaman jahiliah. Riba dan sebagainya. Kita bagi hutang kat kawan tu 100, minta 110 ringgit. 10 ringgit tu kira riba lah. Tapi kalau kita hutang dekat dia 100 ringgit, kita bayar balik 100 ringgit, lepas tu kita bagi balik, nah pasal dulu aku susah hang tolong, nah lah ambil 20 ringgit. Itu bukan nama riba. Yang nama riba bila kita bagi tahu kat dia, okey aku bagi hang 100, nak bayar besok bayar 110 ringgit. 10 ringgit tu riba. Tapi kalau kita dia kata tak apa, aku bagi hutang kat hang 100, hang bayar juga 100. Tapi kita nak bagi kat dia 120, tak ada masalah. Pasal kita dengan keikhlasan hati kita, kita bagi 20 ringgit tu sebagai kita hadiah kepada dia, kerana dia tolong kita masa kita susah dulu. Itu bukan nama riba. Okey. Okey, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang segala amalan yang bertentangan dengan Islam yang biasa dilakukan pada zaman jahiliah, selanjutnya baginda menjelaskan, sebenarnya syaitan telah berputus asa bahawa ia tidak akan disembah lagi di bumi kamu ini selama-lamanya. Tetapi dia akan berpuas hati. Dia akan berpuas hati dalam perkara-perkara yang lain. Kiranya kamu terdorong menurut hasutannya dengan melakukan maksiat kejahatan. Oleh itu, berhati-hatilah terhadap angkaranya supaya kamu terpesong daripada ajaran agama Islam. Memanglah tak ada siapa pun nak sembah iblis. Iblis pun tak ada siapa nak sembah dia. Tetapi selalunya iblis dia akan rasa seronok bila kita ikut apa arahan yang dibuat oleh iblis. Iblis ni kadang-kadang dia hasut kita. Orang alim cara orang alim, tuan-tuan dan puan-puan. Orang jahil cara orang jahil, orang kaya cara orang kaya, orang miskin cara orang miskin. Yang pastinya iblis ni dia akan mai hasut kita sehinggakan kita turut apa yang dia nak. Orang alim dia bangga dengan ilmu dia. Cuba hampa tengok, aku ni alim ni pada hampa. Itu dia sudah ada sifat ananiyah, perasan. Perasaan ni, sifat ananiah ni, bangga diri ini satu sifat yang tak sepatutnya ada pada seseorang. Kerana sebab itu disebut bahawa sifat-sifat mazmumah ini kalau ada di dalam jiwa kita, tak layak kita untuk masuk ke dalam syurga. Sebab itu persediaan kawan-kawan kita yang nak pergi ke Mekah, tuan-tuan dan perempuan, sebab tu kita buat dulu kuliah awal-awal itu adalah pembersihan jiwa, supaya dia pergi jumpa dengan Allah ini dalam keadaan dia bersih jiwa dia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi iblis ini dia pandai. Dia akan masuk melalui darah kita, melalui makanan kita, macam-macam lah dia akan masuk ke dalam jiwa kita. Yang penting dia dapat menguasai jiwa kita untuk melakukan kejahatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay, kita teruskan lagi. Seterusnya baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bilangan bulan-bulan pada sisi Allah, iaitulah 12 bulan. Lalu baginda meneruskan khutbahnya. Wahai umat Islam, bertakwalah kamu kepada Allah. Berapa kali takwa Allah Rasulullah sebut? Dia suruh kita takut sungguh-sungguh kepada Allah ni. Bertakwalah kamu kepada Allah terhadap urusan kaum perempuan. Kita ni suami menjadi pemimpin kepada orang perempuan. Sebab itu ada ayat suci Al-Quran yang menceritakan bahawa orang perempuan ataupun kaum keluarga serta anak pinak kamu itu adalah merupakan fitnah. Kadang-kadang disebabkan perempuan kita, isteri kita yang melanggar perintah Allah, menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka. Sekarang ini kita lihat
Khutbah hari Jumaat ini insya-Allah kalau panjang umur, khutbah itu adalah bersangkut paut dengan bab aurat perempuan dan aurat laki-laki. Kan kita lah ni banyak dedah aurat kita kan. Yang laki-laki dengan masa dia tunjuk aurat dia, tunjuk aurat dia tu, nak kata dia hebat. Itu dah kadang-kadang kita sebut dia boleh angkat, dia boleh pergi di gym tu cukup lama untuk nak menyihatkan tubuh badan dia. Sepatutnya dia bersyukur bila dia sihat tubuh badan dia. Dia mainlah masjid, dia pergilah ke majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Tapi kadang-kadang dia boleh angkat berat tu, bukan main berat tu, ada berapa kilogram kan. Kan kita tengok dia boleh angkat sampai berpuluh kilogram. Tapi bila mai waktu subuh Amir bang bertanak di masjid, dia nak angkat kes selimut ringan pun tak larat. Yang boleh angkat sampai 70 kilogram, angkat tu dia. Sampai waktu subuh nak angkat kain yang tak sampai berapa gram pun dia tak larat nak buang kain selimut. Maknanya di ketika itu iblis sudah berjaya menggoda dia supaya tak mai ke masjid. Sikit lagi tuan-tuan dan puan-puan, saya bukan nak baca panjang-panjang. Pasal saat lagi saya nak pergi Bukit Kemoja, saya ada hal sikit. Maknanya amanah kita dengan isteri kita. Ramai isteri kita, anak perempuan kita yang tidak menutup aurat. Berapa ramai kita melihat? Cukup ramai tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu orang perempuan ni, dia kena, yang dia boleh dedah hanya muka dan tapak tangan saja. Yang lain dia kena tutup. Dia keluar rumah dia kena tutup. Muka pun bila dia nak tutup, dagu dia tak boleh nampak tuan-tuan dan puan-puan ni, bawah ni tak boleh. Sebab dia juga dikira sebagai salah satu daripada aurat. Apatah lagi nampak rambut dan sebagainya nah. Lagilah tak boleh. Saya pernah sebut tuan-tuan dan puan-puan, bab rambut ni nantilah kita baca dalam khutbah nanti. Bagi suami-suami yang tak mai, bagi depa tahu kita sayang, kita cinta dengan isteri kita, biarlah berkekalan sampai dalam syurga. Kita tidak mau kita saja pakai main masjid ramai-ramai, dengar kuliah pong-pong tiap-tiap malam. Ada kuliah bulanan, mingguan, tahunan dan sebagainya. Bila tahunan tu dua ramai beribu orang mai. Tapi isteri kita duduk macam tu juga. Anak pinak kita pergi sekolah tak tutup aurat, macam tu lah juga. Tuan-tuan dan puan-puan, selalu saya sebut, kita sangka kita dah lepas dah. Kita dah buat amalan cantik, dah sembahyang, kita sembahyang, dah Quran kita dah baca, dah sedekah kita dah sedekah, dah sembahyang sunat kita buat, qiyamul lail, makin malam sembahyang sunat tahajud, semua kita buat. Tapi anak isteri kita pergi market pakai tudung macam mana? Tutup aurat tak? Kadang-kadang sambil duk beli sayur, kadang-kadang saya pun kesian kan, nak tegur di market tak patut sangat lah kan. Saat ni orang kata apa ustaz ni bodoh tegur di masjid. Ada apa di market. Duk ambil apa? Dia ambil sayur tu, dia punya angkat tangan. Nak bukan pasal apa, dia nak tunjuk gelang dia ke apa, tak tahu. Sambil ambil dia kerang. Ni nampak aurat yang suami dia duduk sebelah dia, tak kata apa. Itu salah satu daripada pendedahan aurat yang boleh menyebabkan suami yang memang amalan yang dia buat tu boleh memasukkan dia ke dalam syurga. Tiba-tiba bila dia nak masuk syurga, isteri dia kata, abang tak usah masuk kot, ni saya nak masuk neraka, abang nak masuk syurga kah? Kita hidup sama-sama tak boleh lah. Abang pun tak pernah habaq kat saya tentang aurat dulu masa di dunia. Lah saya nak kena masuk neraka, tak boleh, jom kita masuk neraka sama. Tu bab aurat cukup panjang kalau kita nak cerita tentang aurat, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita ni bila kita ada isteri, kita ada kewajipan kita kepada isteri. Dia ada satu buku, Suami yang Dicintai oleh Isteri. Cukup seronok saya baca buku tu. Tak apalah, nanti bila-bila kita tengok kita bacalah. Isteri yang Dicintai. Buku tu cukup romantis lah kalau kita baca buku tu. Isteri mempunyai kewajipan terhadap suami. Bukan suami saja ada kewajipan kepada isteri, isteri juga ada kewajipan kepada isteri dah.
Isteri mempunyai kewajipan terhadap suami. Begitu pula sebaliknya, suami mempunyai kewajipan terhadap isterinya. Di antara hak-hak seorang suami terhadap isterinya ialah janganlah mereka membenarkan masuk ke dalam rumah kamu seorang yang tidak kamu sukai. Jika isteri kamu melanggar larangan ini, maka bolehlah kamu memukulnya. Di antara hak-hak isteri kamu terhadap kamu pula ialah hendaklah kamu memberi nafkah kepadanya dan pakaian dengan cara yang sebaik-baiknya. Kita yang kena beli pakaian, ataupun kita sama dengan isteri kita, suruh dia pilih. Kalau dia pilih-pilih tengok, abang berkenan tak yang ni? Okeylah, berkenan pasal pakaian ni menutup aurat dan sebagainya. Tapi kalau dia beli pakaian itu walaupun mahal, pakai tudung harga dia 13,000 ringgit, tapi masih lagi duk nampak apa aurat dia, tak guna. Lebih baik kita pakai tudung yang harga dia 25 ringgit, yang menutup aurat, yang mendapat redha Allah. Yang kita nak redha Allah dan redha suami kita. Bukanlah saya tak bagi pakai ni, bagi tahu pula ustaz tak bagi pakai kain tudung mahal-mahal. Tak, bukan macam tu. Pakailah nak pakai. Dah kita ada duit, pakailah kan. Nak bubuh atas kepala kita. Kita boleh beli kasut harga RM400 kan. Takkan tudung tak boleh beli pun yang harga RM400. Tapi bila pakai bukan kerana kita nak riak, tapi kerana kita pakai, kita nak menuntut keredaan Allah Subhanahu wa taala. Redha Allah dan suami itu yang penting. Okey. Sebenarnya kaum perempuan itu memerlukan perlindungan kamu. Mereka tidak mampu membela diri mereka sendiri sebagaimana semestinya. Justru itu, berlaku baiklah kamu terhadap kaum perempuan dan berpesan-pesanlah kamu tentang perintah ini, supaya perintah ini menjadi amalan hidup kamu masing-masing. Aku telah meninggalkan kepada kamu, wahai umat Islam, 2 perkara. Selagi mana kamu berpegang teguh kepadanya, maka kamu tidak akan tersesat buat selama-lamanya. 2 perkara itu ialah kitab Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya tulis lagi. Orang Islam dengan orang Islam adalah bersaudara. Kita sesama kita ini adalah bersaudara. Saudara seakidah, berkelahi macam mana pun. Sebab itu tadi kita tunjuk satu slide yang kita buat, satu program di Masjid Al-Hana yang menyatupadukan, yang menyatukan. Sebab itu kita gunakan masjid kita ini, moto masjid kita ini, masjid sebagai jantung hati ummah. Itu moto kita. InsyaAllah saya nak suruh pihak multimedia buat besar-besar moto besar itu, masjid sebagai jantung hati ummah. Itu maknanya, itu moto Masjid Al-Hana. Jadi kita nak menjadikan masjid ini sebagai jantung hati ummah yang menyatu padukan ummah. Sebab itu kita tahun sudah dalam majlis bacaan Yasin, kita panggil semua pimpinan-pimpinan masyarakat boleh duduk dalam masjid dengan sebab anak-anak. Kita tunjuk kepada pihak Jabatan Agama Islam di Kedah, kita, masjid kita, alhamdulillah boleh panggil duduk pimpinan-pimpinan masyarakat. Kita tulis lagi di situ dengan gambar mereka berada di sini. Pimpinan UMNO, pimpinan PAS, pimpinan PKR bersama dengan pejabat pendidikan daerah Langkawi. Kita satukan semua sekali. Depa pun terpegun. Depa kata boleh ada pimpinan-pimpinan dalam masjid. Sebab kita nak jadikan masjid kita ini sebagai jantung hati ummah yang menyatu padukan masyarakat. Yang politik lah, tetapi jangan kita berkelahi sampai berkelahi masa pilihan raya sudah. Tu pun janganlah berkelahi sampai tak tegur siapa. Seperti mana tahun 1998, 1996. Masa tahun tu tuan-tuan dan puan-puan, isu Allahu Akbar. Masa tu saya nak menikah pun cukup payah tuan-tuan dan puan-puan. Saya cerita tapi pasal benda tu berlaku kat atas diri saya sendiri. Cukup payah. Pasal hak sebelah ni A, hak sebelah sini B. Dia tak mau. Sampai nak angkat nikah pun memang payah lah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau saya ingat balik sejarah nak angkat nikah saya dengan isteri saya, amat pedih, yang amat sangat. Tetapi selepas daripada tu kami dah kahwin apa semua, tetapi akhirnya 2 kelompok yang memang bertegang ni, kira berpatah. Kira kalau berkelahi pun hang jadi arang, jadi abu, hang satu jadi abu, satu jadi arang lah, sampai macam tu. Tapi kita menggunakan pendekatan dakwah bilhal. Kita buat baik dua-dua. Akhirnya yang dulu tengok muka pun tak boleh tuan-tuan dan puan.
Tengok muka tak boleh, hang bawa kenduri aku tak pi, hang mati pun aku tak pi. Tapi akhirnya dengan dakwah yang kita buat, dengan dakwah bilhal ini, kita tunjuk contoh yang terbaik. Akhirnya keluarga itu bersatu balik. Tak kira lah hang apa pun boleh duduk balik. Yang tu yang kita nak. Ni kadang-kadang kita berkelahi ni tu dia sampai Allahu akbar, tak sah lah kan. Pasal apa? Pada masa itu iblis dapat memisahkan kita daripada yang Rasulullah sebut orang Islam itu adalah bersaudara selagi mana dia mengucap 2 kalimah syahadah. Selagi dia mengucap 2 kalimah syahadah. Tidak halal bagi seorang pengambil hak milik atau harta benda orang lain kecuali yang diberikannya dengan kecelaan hatinya. Oleh kerana itu, awaslah, jangan berlaku zalim kepada diri kamu sendiri dan juga kepada orang lain. Wahai umat manusia, Tuhan kamu adalah satu dan bapa kamu adalah satu, iaitulah Nabi Adam AS. Kita semua dijadikan daripada Nabi Adam AS. Kamu semua adalah keturunan Adam, dan Adam itu berasal daripada tanah. Hebat sangatkah kita ni semua? Kita jadi daripada tanah, daripada air mani yang sangat busuk baunya, air yang paling hina tetapi suci. Bila kita letakkan di tempatnya yang betul, kita semua jadi daripada tanah dan kita akan balik jadi tanah balik. Semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Tengok Rasulullah sebut berapa kali bertakwa ni. Takutlah kamu kepada Allah. Dan sebab itu dia menjadi salah satu daripada rukun sembahyang Jumaat, khutbah Jumaat. Kalau khatib tak sebut ittaqullah, maknanya khutbah hari itu tak sah, sembahyang Jumaat tak sah. Sebab tu kadang-kadang kita nak cari kita nak cari pegawai-pegawai masjid. Sebab tu diadakan temu duga dulu, tak payah temu duga. Sebab tu saya ambil pendekatan, dah kita buat sampai dekat sebulan dah, buat pengumuman, iklan, tak ada siapa pun teringin nak jadi Bilal. Sedangkan Bilal ni salah satu daripada yang saya sebut. Salah satu daripada golongan yang memang orang yang jadi Bilal ni nak masuk syurga, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan tak mau ke? Salah satu daripada 10 golongan manusia, iaitulah orang azan. Orang azan ni dia memang orang yang memang dipilih oleh Allah untuk masuk ke dalam syurga, tuan-tuan dan puan-puan. Selain daripada imam yang adil, iaitulah Bilal. Kalau tuan-tuan tak minta rugi, tapi dia kena minta umur 60 ke bawah. Kalau 60 tahun kata tak boleh. Syarat dia macam tu. Jadi saya minta sangat-sangat lah. Sebab tu saya paksa 2-3 orang tolong ambil borang, isi, minta. Dapat tak dapat jangan kira, tapi yang penting kita minta dulu. Takdir Allah nak pilih kita untuk berkhidmat dengan masjid Allah. Orang Bilal ni di akhirat besok dia masuk syurga bersama dengan Bilal bin Rabah. Bendera nanti Bilal nanti bawa bendera. Mana muazzin, jom masuk syurga dengan aku. Tak mau ke? Tapi kalau 60 tahun ke atas pun nak minta, tak apa, tak ada masalah. Minta tak ada masalah, tak jadi masalah, boleh minta. Tapi syarat dia 60 ke bawah. Saya nasib baiklah tak sampai 60. Kalau sampai 60 saya pun tak boleh. Sebab ada satu masjid, saya cerita lah, ada satu masjid 3 orang pergi temu duga, yang 2 orang lagi umur 60 tahun ke atas. Semua berjaya dalam ujian bertulis. Sebab kita nak ambil ujian bertulis ni, dia tanyalah bab fardu ain sikit, bab tauhid sikit, bab tasawuf sikit, lepas tu bab Quran tajwid sikit. Kita dapat markah 50 ke atas, luluslah. Maknanya kita akan dipanggil untuk temu duga secara musyafahah mulut. Pada masa tu dia suruhlah kita azan, dia suruhlah kita baca khutbah sikit, dia suruhlah kita baca Quran dan sebagainya sikit-sikit macam tu. Nak jadi Bilal. Kalau imam ni teruk sikit lah. Sebab tu ada orang yang memang payah, imam ni memang payah, ikut nasib lah. Kalau memang Allah yang akan pilih, bila Allah pilih tu kita terimalah amanah tersebut. Sebab tu saya sebut, kita Bilal Masjid Al-Hana kita buat iklan sebulan lah, tak ada siapa yang minta. Sama Masjid Al-Hana pun dulu tak ada siapa yang minta. Saya pun tak minta, tuan-tuan dan puan-puan. Memang saya tak minta. Last kali mai satu kelompok manusia, ustaz tolong isi borang, tu dia. Dia kata saya tak mau. Mau tak mau isi juga, paksa rela. Tu dia. Saya pun ada orang paksa minta jugalah. Depa buat main borang, ustaz isi juga borang. Saya pun isi.
Tapi lama lah kan, sampai dekat 3 tahun baru dilantik. Masjid yang saya sebut tadi macam tu juga, minta ramai 3 orang, semua lulus ujian tulis tulis pun lulus, markah semua lebih kurang je, semua layak jadi imam. Depa mesyuarat tak tahu berapa kali, Majlis Agama Islam mesyuarat tak tahu berapa kali nak buat macam mana ni, nak pilih imam ni nak buat macam mana. Semua layak. Last sekali depa guna pendekatan siapa yang umur 60 tahun secara automatik tertolak. Habis last sekali lantiklah yang umur di bawah pada 60 tahun. Nak menyelesaikan masalah. Okey. Jadi saya pun macam tu. Saya paksa 2-3 orang. Ambil orang tolong isi. Tunggu. Depa panggil temu juga pi. Depa tak panggil tak sapi. Ada sikit lagi tuan-tuan dan puan-puan. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan beberapa perkara lagi tentang hukum pembahagian harta pusaka. Ada sambung. Semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Tidak ada kelebihan seseorang sama ada keturunan Arab di atas seseorang yang lain yang bukan Arab, iaitu orang Ajam, melainkan dengan takwanya, dan dengan ini aku menyaksikan dan Allah jualah yang menjadi saksi. Kita tengok orang Arab hebat mai dengan jubah dia semua. Tapi yang penting ketakwaan kepada Allah. Tapi kalau mai sembahyang pakai seluar pendek, dia kata dia takwa kan. Saya nak minta sekali lagi lah. Saya nak minta, saya pun akan beritahu lah kalau tuan Arab yang mai pakai seluar sekerat ni, nampak lutut kita hambat keluar. Ataupun kalau kita tak hambat pun kita bawa kain kat dia, suruh dia pakai kain. Abang, haram, aurat. Kan kita belajar Arab, kita dah belajar bahasa Arab malam ni ada ke? Tak ada lah. Kita nak abad kata, bukan payah apa kata, akhi, aurat haram, ambil kain, nah pakai. Dia faham kot. Okey. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan beberapa perkara lagi tentang hukum pembahagian harta pusaka, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghalalkan jari telunjuknya ke arah langit sambil berkata, "Ya Tuhanku, Engkaulah juga yang menjadi saksi, ya Tuhanku. Engkau jugalah yang menjadi saksi, ya Tuhanku. Engkau jugalah yang menjadi saksi." 3 kali Rasulullah sebut kepada Allah, minta doa. Kita pun kalau kita nak satu benda, ya Allah bagilah aku kaya seperti mana Abdul Rahman bin Auf, ya Allah bagilah aku kaya seperti mana Abdul Rahman bin Auf, ya Allah bagilah aku kaya seperti mana Abu Bakar As-Siddiq, aku nak jadi hamba-Mu yang bertakwa seperti mana watak-watak Tuhan. Minta, tak ada masalah. Minta 3 kali, lebih tak apa. Okey. Selepas khutbah terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun turun, yang saya selalu bacakan, turunlah ayat yang bermaksud, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu, dan aku redha Islam itu menjadi agamamu. Surah Al-Maidah ayat 3, ayat yang berbunyi, yang selalu saya baca, yang memang saya seronok baca ayat ini dalam ceramah-ceramah dan tazkirah. Bukan pasal apa, dia boleh menyebabkan hati kita ni rasa Allahu Akbar. Ayat apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku. Nikmat yang Allah bagi kepada kita cukup banyak, tuan-tuan dan puan-puan. Cuma kita saja yang tak bersyukur. Sebab tu Allah menyatakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalaulah kamu bersyukur dengan nikmat yang aku bagi, nescaya aku akan tambah nikmat kamu. Tetapi ingat, kalau kamu tak bersyukur, azabku di akhirat besok cukup pedih. Okey. Dan aku redha Islam menjadi agamamu. Kita duduk dalam Islam dah, tuan-tuan. Kita duduk dalam Islam dah. Kita peliharalah agama kita ini. Kita pelihara diri kita, kita pelihara anak-anak kita, isteri kita, kaum keluarga kita dan sebagainya. Kita jagalah, tuan-tuan dan puan-puan. Seperti mana yang saya sebut tadi, bak aurat tadi. Yang banyak bak aurat inilah yang menyebabkan ramai suami yang dihumbam masuk ke dalam api neraka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi saya ulangi sekali lagi, kesimpulan daripada isi khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 14 benda.
Yang pertama, larangan membunuh manusia. Siapa yang hantar WhatsApp baru ni? Saya tak pasti sama ada saya dah sebut ataupun tidak. Seorang tawanan perang, dia dikeliling oleh ni, dia suruh ajak mengucap, pegang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Habis saja dia pegang rambut, ambil pisau, tarik, Allahu akbar. Saya yang duk sembelih kerbau selalu pun tak sanggup nak tengok tuan-tuan dan puan-puan. Sembelih kerbau dengan lembu kita boleh tengok, tapi sembelih manusia ni, Allahu akbar. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, larangan mencuri harta dan membelanjakannya secara haram. Yang kedua, bersifat amanah. Benar-benar ni, yang kedua ni saya telah pun bicarakan. Bersifat amanah ni belum lagi. Larangan memakan riba secara detail belum lagi. Jangan melakukan kezaliman. Yang keenam, jangan mengikut hasutan syaitan. Yang ketujuh, kewajipan suami terhadap isteri. Yang kelapan, kewajipan isteri terhadap suami. Yang kesembilan, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kesepuluh, persaudaraan sesama Islam. Yang kesebelas, Tuhan adalah satu, tak dua. Yang kedua-belas, seluruh makhluk manusia itu adalah berketurunan daripada Adam. Dan yang ketiga-belas, bertakwalah kepada Allah. Yang keempat-belas, agama yang diredai oleh Allah adalah agama Islam sahaja. Untuk itu, insya-Allah, kalau Allah panjangkan usia, minggu yang ketiga dan minggu yang keempat, insya-Allah kita akan cuba. Saya cuba akan menghabiskan buku ni, banyak intipati yang sangat cantik, yang sangat bermakna untuk kita semua. Setakat ini dulu kita berhenti. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.